Kita akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Jom kita belajar JKT bersama saya, Cikgu Azura. Ini dia jari. Ya, apa langkah-langkah kerjanya? Okay, saya tunjuk dulu slideshow. Nanti saya akan buat secara manual. Okay, untuk yang ini asas sangat. Bila asas saya tak ajar pakai drawing lah, pakai technical. So asas saya pakai PowerPoint. Bila kita akan masuk soalan yang lebih ke arah SPM, yang 15 markah, soalan yang betul-betul soalan SPM, baru cikgu akan tunjukkan cara buatnya. Okay, lepas ni. Okay, soalan nombor 22. Ini adalah sebuah piramid. Okay, so langkah yang pertama kalau awak tengok buku teks, ada ke buku teks bersama dengan awak? Ada kan? Okay, dalam langkah pertama buku teks, kalau awak ada buku teks sekali sekarang ni, sila semak buku teks. Muka surat 64. 65. Okay, 65. Okay, dia jarian yang penting yang inilah. Okay, dan sebelum tu muka surat 62. Saya buka buku teks lah supaya kita, part yang ni penting. Cikgu dah terangkan masa dalam kelas. Okay, kat mana panjang sebenar, dekat mana bukan panjang sebenar. Okay, kenapa? Okay, kalau puncak ini puncak, semua tahu semua tahu ni puncak. Ada masalah ni puncak, ini pun puncak. Okey, membezakan dia panjang sebenar ke bukan panjang sebenar melalui tengok puncak dia pergi sisi ke tidak. Ni dia pergi perpenjuru. Kalau dia pergi sisi, tengok ada yang baru masuk kelas ni. Faris, Ikhwan, lambat masuk kelas saya. Okey, kita sambung. Okay, kalau dia pergi sisi, so yang ni bukan panjang sebenar. So kena carilah cara nak dapatkan panjang sebenar. Ini kaedah dia lah. Pergi ke sebelah, turunkan. Okey, yang warna yang baru ni dah ukuran yang kita nak guna untuk buat pengorakan. Bukan lagi yang dalam ni. Okey, kenapa? Tahu ke kenapa? Cikgu dah terangkan ni. Cikgu tak rasa awak dah tahu dah. Kenapa sembayang ini dia dalam keadaan condong. Tengok dalam keadaan condong. Maksudnya kalau awak tengoklah piramid tu dia condong. So dia ni bukan panjang sebenar. Okey. Okey. So ni bukan panjang sebenar. So yang ni pun bukan lah. Okay, bila keadaan sama, kita pandang dia, kita lihat daripada hadapan dia pergi perpenjuru, pergi bucu, barulah dia ni panjang sebenar. Okay, saya harap yang ini clear. So kalau dia pergi perpenjuru, ini adalah panjang sebenar. Panjang ni yang kita nak guna. So panjang ni kita tak boleh nak guna. Okey. So ini penting. Okey, satu lagi. Untuk pengorakan, kita tahu beza antara piramid dan juga kon. Kita tengok dulu kon, tengok dulu piramid. Kalau piramid, tapak dia, saya zoom sikit. Tapak piramid dia mestilah rata. Sekejap besar sangat. Tapak piramid ni mestilah rata. Saya gunalah pen warna. Warna kuning. Yang ini ini adalah tapak piramid. Tapak, maksudnya tapak piramid. Piramid. Mana color? Kalau saya ambil yang biru ni, yang lengkungan ni, ini tapak apa? Tapak bagi apa nak? Bagi sebuah kun. So hati-hati. Okay, good kun. So kena ingat. Kena tahu kalau biru ni, lengkungan ni adalah tapak kun. Manakala yang merah ni adalah tapak piramid. Dia akan ada masalah. Sebab tiba-tiba kalau soalan tu dia potong kat sini. Contohlah dekat tapak ni dia potong. Ni dia buang permukaan ni. So awak kena dapatkan tapak kat sini ni. So kena tandakan pada tapak piramid, rentas piramid, bukannya rentas kun. Kat sini nanti ada isu nanti. Kat sini yang membezakan pelajar tu faham tak konsep asas yang saya nak terangkan ni. Okay, seterusnya. Tengok soalan, puncak. Okay, ni puncak tak ada masalah. Dia pergi pada sisi. Tengok kalau dia pergi pada sisi, seperti saya kata, kena dapatkan true length. Ni true length lah. Yang ini lah kita nak selarikan kat sini. Yang ini yang penting. Kalau betul lah. Kalau awak ada buat yang ini, kau biasa nampak langkah kerja yang ini, maknanya betul lah langkah kerja yang seterusnya. 15 markah. Sayang tahu kalau tak dapat skor. Okay, ini untuk piramid. Paling penting tahu panjang sebenar, tapak piramid. Okay, untuk kon, tak ada masalah. Pusing kok mana pun, itulah panjang sebenar kon. Tak ada masalah, selarikan saja. Okay, yang biru ni adalah tapak kon. Okay, itu saja yang bezanya. So, kita masuk latihan yang pertama. Saya dah minta awak buat. So, untuk soalan yang ini, langkah kerjanya saya lajukan saja. Okay, dah memang ini adalah panjang sebenar. So, langkah dia adalah cari satu jarak. Okay, saya tunjuk sikit jarak dia ni. Okay, jarak ni tak kisah, bebas. Jangan rapat sangat. Kalau rapat nanti macam ni jawapan awak. Awak akan pusing, awak akan rotate dekat. Langgar pula pada soalan nanti. Jangan rapat sangat. So jarak ni bebas tapi make sure dia ada ruang kelegaan supaya dia boleh radiuskan dia, jadikan dia. Okay, so saya padam. Okay, kita teruskan. Okay, ambil radius dia. Mana radius dia? Ambil daripada yang inilah. Ini center. Ambil radius dia yang ini. Sebelum tu kita kena tahu yang ini kena selarikan. Okay. Ambil radius, panjangkan dia, pindahkan tapak. Sama macam yang awak baca sebelum ni, ikut pusingan jam. Okay, K 1, 2, 3, 4, 5, K semula.
labelkan pada tapak. Labelkan lawa-lawa, kemas-kemas. Okey, seterusnya kalau Baca ingat balik dalam selari, dia akan pergi pada ni garisan yang ni lah. Okey, so kita akan tengok, kita akan buat. Okey, so siaplah asas untuk piramid. Ini adalah asas untuk piramid. Tengok pula asas untuk cone. Okey, pecahkan macam biasa. Labelkan, selarikan. Sekali saya ingatkan ni, tak kisah jarak ni tak ada ukuran yang spesifik as long dia tak berlanggar pada soalan. Okey, pindahkan tapak macam biasa, labelkan kemas-kemas ikut pusingan jam. Pusingan jam Okey, buat garisan elemen, ini garisan elemen. Oh, sebelum tak lupa. Tadi ni kita buat garisan elemen pada piramid. Tapi kita kena hitamkan. Kenapa kita kena hitamkan? Sebab dia jawapan. Kenapa? Sebab dia jawapan. Okay. Sebab dia adalah garisan lipatan. Okey. Sebab yang ini adalah garisan lipatan, so perlu dihitamkan. Okey, macam kita buat prisma, ada garisan lipatan. Okey, yang ni pula sama macam kita buat silinder, dia tak ada garisan lipatan, dia cuma ada garisan elemen. So dalam ni tak perlu dihitamkan. Okey, tak perlukan. Memadai awak hitamkan yang luar dengan tapak cone saja. Okey, ini asas. Saya rasa tak ada masalah. Okey, yang saya nak tunjukkan nombor 24. Yang ini contoh yang mana puncaknya ni tak pergi pada penjuru. Dia pergi pada sisi. So yang ini bukan panjang sebenar. So kena dapatkan panjang sebenar. Langkah kerjanya ialah okey, label tapak macam biasa. Okey, dapatkan dulu panjang sebenar. Boleh pilih mana-mana lah. Sini boleh, sini pun boleh, mana-mana. Pindahkan ke sini, turunkan ke bawah. Alright. Okey, ambil jarak. Selarikan. Yang ini selarikan panjang sebenar. Ini dengan ini sama, selarikan. Okey, pindahkan tapak macam biasa. Okay, suka saya ingatkan tapak cone adalah flat. Dia tak mungkin tapak cone awak lengkung. Sebab yang lengkung ni adalah tapak bagi tapak cone lah. Nanti kejap ada pelajar baru masuk ni. Haziq. Lambat ni masuk hari ni Haziq. Okay, kita sambung. Haziq kita bawa kita. Kalau boleh Haziq, jangan lambat Haziq. Kita tak nak delay dan awak mengganggu kelas. Lepas tu saya hadkan. Saya cakap dengan awak saya bagi masa 5 minit. Awak masuk. Lepas tu saya akan block. Saya tak nak terima lagi. Lepas ni ini last lah. Mungkin hari ni saya ajar awak sekali lah. Lepas ni saya akan block. Awak tak boleh masuk. Saya terpaksa admit awak. Okay, untuk masuk kelas saya. Okay, habis. Sorry, okay, habis. Inilah sama macam tadi, cuma bezanya kat sini ada panjang sebenar. Okay, kita nak buat latihan. Saya nak awak ambil buku kerja. Kita buat sama-sama. In the end of the class, saya nak awak tunjukkan jawapan dan hantar pada Google Classroom. Kita buat sama-sama. Okay, langkah pertama apa? Dapat soalan nak buat apa? Baca soalan. Okay, good. Baca soalan. Okay, saya terima. Baca soalan. Okay, soalan kata, ni lukiskan pengorakan penuh. So lukiskan pengorakan penuh means penuh lah, full. Kalau separuh, okay. Kalau separuh macam mana? Soalan kata kalau soalan tu minta separuh. Maksudnya separuh lah. So okay, 1, 2, hanya sampai nombor 3. Itu kalau pengorakan separuh. Kalau penuh, 4, 5 dan K semula. Okay, langkah pertama. Okay, kita dapatkan, labelkan tapak dulu lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya apa nak kena buat? Adakah ini panjang sebenar? Adakah ini panjang sebenar? Tidak. Kenapa? Kenapa dia bukan panjang sebenar? Jawapannya sebab dia pergi pada sisi. So dia bukan panjang sebenar. So kita dapatkanlah panjang sebenarnya. So kita ambil jangka lukis. Pindahkan. Mana-mana bucu sama. 4 boleh, 5 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, saya ulang. Ambil mana-mana bucu. 4 boleh, 5 pun boleh. Pindahkan ke sini. Okay, itu langkahnya. Okay, turunkan dia. So saya turunkan dia. Turunlah. Sampailah pada tapak. Okay, ini adalah proses untuk dapatkan panjang sebenar. So panjang sebenar kita adalah yang ini. Okay, yang ini Yang ini saya pakai pen warna hijau lah bagi nampak. Okay, yang ini. Ini adalah panjang sebenar. Inilah yang kita nak selarikan. Okay, macam mana nak selarikan? Ini saya label. So ini adalah panjang sebenar. So ini adalah panjang sebenar. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia true length. Cikgu rasa terlampau dekat tu dia blur Okay, true length. Okay, so yang ini kita nak selarikan sebelah sini. Okay, nak selarikan, sebelum kita selarikan kita buat dulu. Pindahkan puncak dahulu. Saya ulang. Kita ambil satu sebarang jarak. Jarak tak kisah. Kita gap tu tak kisah. Sebab soalan ni besar, luas, jauh-jauh pun tak apa. Okay, yang ini pun sama. Kita buat satu jarak yang selesa lah. Jangan sini dekat sangat mengganggu. Jarak yang selesa. So, saya pilih sini. Okay, let's say saya pilih sini. Saya tick satu kat sini. Okay, ini puncak saya. Okay, puncak. Okay, jom kita selarikan. So, selarikan memang kena 2 set square. Okay, saya gunakan 2 set square. Okay, so selarikan. Ambil warna hijau. Panjang sebenar ni, kita selarikan lah. Selarikan. Okay, selarikan sampai puncak yang kita decide. Sampai jarak yang kita dah decide tadi tu. Alright. So, inilah yang kita selarikan.
Okey, start sini, inilah radius dia, inilah dia jarinya, dia jariannya. Inilah yang kita nak pindahkan sebagai tapak dia. So ambil puncaknya, ambil jarak dia jarinya, kita buat satu lengkungan. Sampai mana? Tunggulah kita tengok tapak sampai mana. Kita buat dahulu. Okey, so pindahkan disebabkan ini adalah hexagon. Hexagon ya, hexagon sekata, dia masih dah sekata Jaraknya sama, tak percaya kita test. Okey, sama sama jaraknya. So dia sekata lah. So kita pindahkan sekata sama. 1, 2, 3, 4, 5, K semula. Don't forget mesti ada K semula. Kalau awak tak buat K semula, nanti dia jadi tak bertutup lah, tak bertemu. Maksudnya kita nak kan, contoh tangan saya, okay, saya ni claim saya, hujung dengan hujung. Dia mesti bertemu, okay. So kita akan teruskan, labelkan. Label kemas-kemas, okay. Jangan malam-malam lah kemas. 2, 3, 4, 5 dan K semula. K semula. K ni maksudnya K yang kat belakang lah, okay. Setakat ni ada soalan? Cikgu, Kak Marina ada nak tanya saya soalan? Ya. yang 1, 2, 3, 4, 5K tu jarak dia berapa-berapa je? Okey. Bukan. Jaraknya ambil kat tapak sini sayang. Tapak sini. Tapak pada yang ni lah. Bongkah ni. Hexagon ni. Boleh? Okey, so pindahkan. Okey, ada lagi soalan? Ada. Kak Marina boleh? Ya, boleh Okey, seterusnya dah siap, tapak dah settle. Kita buatlah dahulu gariskan pergi ke lipatannya. Ni garisan lipatan. Cuma kita tak hitamkan lagi lah. Sebab kita tak tahu yang mana jawapan akhir dia. Ni garisan lipatannya. Okay, buat dulu garisan lipatan. Okey, selesai. Adakah ini tapak piramid? Adakah ini tapak piramid? Bukan. 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 So ni bukan tapak piramid. So kita kena buat tapak piramid lah. Okey, tapak piramid mana? Okey, yang inilah. K pergi 1, ini tapak piramid. Maksudnya yang lengkungan dah tak guna lagi dah. Tapak kod dah tak guna lagi dah. So kita kena ingat tapak piramid yang ini. So yang ini dah tak perlu ambil tahu. Faham ya? Ni penting ni, nanti awak akan tahu maksud saya ni. Tapak piramid. Ya? Umi ada kelas. Anak cikgu tanya, ibu apa? Okey, selesai. Tapak piramid selesai. Garisan lipatan selesai. Okey, sekarang ni ini bukan jawapannya. Ini baru dia punya step yang pertama. Ini baru step yang pertama. Barulah kita tengok soalan. Okey. Soalan ni nampak complicated sebab saya dah terus lajakkan ke soalan yang ala-ala SPM. Okey. Okey, kita mulakan. Kita start dengan K. 1 dekat sini. K dulu. Okey, K. Tapak dia bawah. So tapak dia dekat bawah lah. Di sini. Tapak dia betul lah dekat bawah. Tak ada masalah. Okey, puncak dia dekat mana? Okey, puncaknya dekat sini. Dia sepatutnya dekat sini tapi tak ada, dia terpotong. Tengok dia terpotong. So puncak dia dekat sini sekarang. So puncak dia dekat sini lah. Okey, macam nak pindah ke sini? Teruslah awak pindahkan. Okey, so terus saya pindahkan puncak. Okey. So ini adalah tapak untuk K. Ini pula adalah puncak untuk K. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, disebabkan K ni dengan K belakang yang sama, cikgu pun lalukan je lah. Okey, K ni yang sama, cikgu pun lalukan. Okey, maksudnya dia akan jumpa yang sama lah kat belakang. Selesai. Untuk K selesai. Kakak. Okey, seterusnya nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, sekarang tengok nombor 1. Okey, nombor 1 awak ni pada soalan, okey, tapak dia bukan kat bawah. Okey, dia terangkat kat atas. Maksudnya dekat atas lah. Mana? Sini ke sini? A or B? Tapak untuk nombor 1. B. B. A ke? Very good, B. Kenapa? Betul B. Kenapa B? Sebab dia terangkat dekat atas. So tapak nombor 2 baru dekat A. Bawah dia lah. Since dia adalah sama. So tapak nombor 1 adalah pada B. Kenapa? Kalau awak tak nampak juga tak ada masalah. Awak boleh unjurkan. Okay, kat sini awak unjurkan. 1 ni memang jatuh dekat sini dekat B. Memang jatuh. So ni lah tapak nombor 1. So sama je. Okay, B pergi pada sini. Okay, ni tapak nombor 1 So kita pergi dah tapak nombor 1. Okay, kita ambil. Dan kita pergi pada tapak nombor 1. Okay, saya pergi hanya pada tapak nombor 1. Okay, sinilah. Ini tapak nombor 1. Okay, perlu ke saya nak pergi ke nombor 2? Tak boleh. Pas tadi saya K, saya pergi belakang. K juga. K belakang. K atas, pergi. Tapi yang ni nombor 2 ni dia dah lain. So bukan tapak yang ni, saya tak perlulah pergi nombor 2. So jawapan awak sekarang ni kita dah boleh nampak dah. Sini, okay, saya tandakan sini tapak dia. Okay, so saya nak gariskan boleh tak? Saya terus gariskan. Selesai. Satu garisan dah boleh hitamkan, ini pun saya dah boleh hitamkan. Kalau saya pakai marker lah bagi nampak. Saya guna marker lah supaya lebih nampak.
Okay, ni untuk K dah selesai. Okay, ini tapak nombor 1. Okay, baru tapak nombor 1. Sekarang ni mana puncak dia? Kita tengok balik soalan. Kita kena selalu tengok soalan So ni tapak dia dah selesai, kita dah buat. Tandakan tik dah buat. Okay, yang ni puncak nombor 1. So puncak dekat mana? Sini. So puncak nombor 1 ni sama dengan K. Kalau saya tengok, saya flagkan dia sama. Okay, tengok dia sama. Saya punya rumah sekarang ni hujan. So kalau ada gangguan terputus ke, minta maaf ya. Sebab dengan hujan ni mungkin ada gangguan pada line. Okay, so betul lah ini puncak nombor 1. Saya tak nak banyak-banyak garisan, nanti pening. Saya tak nak awak pening. So saya nak mudahkan awak. Kita buat mana kita rasa betul, tak payah nak unjukkan. Nanti pening. Okay, teruskan. Okay, 1 di sinilah. 1 puncak di sini. Okay, so nanti ni dah boleh hitamkan. Lengkung ke? Okay, soalan saya. Perlu ke saya buat lengkung ataupun saya buat garisan? Yang ni memang betul lah. Hitamkan. Okay, yang ini. Jawapan saya ni, saya buat ni betul ke salah? Salah. Yang ini? Salah. Betul. Betul saya salah. Kenapa saya salah? Sepatutnya macam mana? Patutnya garis lurus saja. Pandai. Very good. Sepatutnya dia hanyalah macam tapak tadi lah. Dia mesti garisan, dia mesti rentas piramid. Rentas piramid maksudnya dia mesti guna tapak piramid. Okay. So bukan lengkung, kena gariskan. Macam gitulah. Itu jawapan yang sebenar. Dia tak ada lengkung Okay, selesai nombor 1. Nombor 1 dah selesai. Okay, tengok soalan. Okay, nombor 1 dah selesai. Okay, 1 nak pergi 2. Ada pula tengah-tengah ni yang unknown. Kita namakan jadi tak tahu apa-apa. Dia bukan bucu, so dia unknown. So kita labelkan. Kita labelkan dengan nombor yang huruf lah. Contohnya sini saya nak labelkan A. Okay, A. Maksudnya 1 pergi 2 jumpa A. Okay, lepas A apa? Kalau ada lagi yang tak tahu, Z. Lepas tu U. Lepas tu R. Lepas tu A. Kalau ada 5 unknown lah. Okay, okay, kita start dengan A lah. A. So A. 1 pergi 2 ada A. So pindahkan A pada tapak di sini. So 1 pergi A. Tanda pada, sorry, tak nampak Okay, tanda pada soalan ini jarak A. Okay, pindahkan. Okay, saya zoom sikit sebab part ni yang penting sekali. Okay, ni yang 1 pergi A, saya nak label kat sini lah. So samalah 1 pergi 2 ada A. Yang ini saya nak buat zoom, close zoom. Kat sini. Tandakan pada tapak piramid. Yang ini Yang ini. Tandakan pada tapak piramid. Jangan silap. Ada pelajar dia akan tanda pada tapak kun. Bila dia tanda pada tapak kun, dia akan ada ralat kat sini. Yang ini salah. Jangan tanda pada tapak kun. Tanda pada tapak piramid. Maksudnya sini adalah A. So A samalah pergi puncak. Okay? Okay, selesai. So 1 pergi A. 1 pergi A. Tengok dia flat, dia turun. Maksudnya 1 pergi A. Dia sama dia ukurannya. Tengok sama dia ukurannya. Ukurannya mana? Yang ini. 1 pergi A. Tengok ukuran yang ini. Sama je dengan B. So sama dengan B lah yang ini. Saya pindahkan sebelah. Saya ambil, saya pindahkan sebelah. Okay, so dia sama. So sama juga tadi saya kata rentas piramid mesti flat. So saya kena ratakan dia, tak boleh lengkung. Okay, pergi turun pada A. Tengok dah selesai yang ini, dia turun pada A. Dia turun pada tapak A. Okay, lepas tu A buat apa? A terus pergi nombor 2. So A ni terus pergi nombor 2. Okay, ini selesai tapaknya. Okay, habis. Dekat atas pun masih sama. 2 puncak. Sama, masih lagi sama yang kat sini. So sama je lah. Saya pun gariskan. So ni setakat ini nombor 2. Selesai. Okay. 1K selesai. 1 selesai. A pun selesai. 2 pun selesai. Okay, ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada. Boleh? Tak ada, boleh. Okay, good. So nombor 3 dah senang. Okay, good. Okay, nombor 3 dah senang. Kita tahu dah. Nombor 3 tak ada apa-apa potongan pun. Tak ada terpesong. Tak ada apa-apa. So dia sama je lah. So, sama dia flat je lah. Okay, dia sama. Saya flat. Okay. Yang ini saya minta tolong. Saya minta tolong awak hati-hati. Jangan salah rentas. Okay. Gunakan tapak bagi piramid. Jangan guna tapak kun. Okay. Tapak kun tu dah tak ada. Yang ni saya kata tadi. Tapak kun ni dah tak ada kena-mengena dah. Okay. Selesai nombor 3. Okay. Nombor 4. Okay, kalau tengok soalan nombor 4. Okay. 3 nak pergi 4. Atasnya flat. Bawah tak ada masalah. Bawah tak ada masalah. Okay. Yang kat bawah ni saya dah boleh hitamkan. Yang bawah tak ada masalah. Okay, 3 pergi 4 tak ada masalah bawah. Cuma ada masalah pada puncak ni. Okay, seolah-olah saya keruk pakai aiskrim punya kun. Macam keruk lah. Kita buat lengkung. Saya potong secara melengkungan. So jawapan awak kat sini mesti lengkungan. Okay, so kalau ada lengkungan, awak mesti buat titik antara. Okay, titik antara. Ini namanya titik ekstrim. Setuju? Kita dah belajar dalam ortografik. Dalam pandangan tambahan. Kalau ada lengkungan, hujung dengan hujung ni kita namakan dia titik ekstrim. Betul? Yang dalam ni kita namakan dia titik antara. Titik antara. Okey, titik antara.
Okay, titik antara. Okay, titik antara nak buat berapa anak-anak? Nak buat 3 ke nak buat 2? 2. 2. Kita buat ortografik dulu, 2 ke 3? 3. 3. Okay, so saya nak be safe. Biasanya markah untuk ni kita ada 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. So nak be safe, buatlah 3 titik antara. Bagi selamat lah. Okay, 3 titik antara. So saya pilih mana-mana. Saya boleh pilih mana-mana titik antara kat sini. Saya nak start mana-mana pun boleh. Okay, katakanlah saya pilih yang ini. Okay, saya pilih yang ni. Tadi ni dah A So saya nak buat sini B. Saya nak buat sini C. Saya nak buat sini D. Okay, jadi titik antara. Okay. So, boleh. Awak nak pergi ke tapak sini boleh. Ataupun awak terus turun ke bawah pun boleh. Saya nak mudah. Saya nak terus turun ke bawah. Okay, B yang saya pilih kena pada lengkungan sinilah. Dekat sangat ni. Saya ubah saya ubah kat sini lah B. Kenapa saya tak nak kat sini? Sebab yang ni dekat sangat ni. Yang ni. Okay, saya nak B satu kat sini. Okay, so B saya di sini. Nampak Ini saya tak nak ni. Tak jadi cancel. Sebab nanti dia rapat sangat. Nanti dia kecil-kecil, pening. Nanti awak yang pening. Bila rapat-rapat dia pening. So saya nak jauhkan sikit. So sini B saya. Okay, ni B. Okay, soalan saya. Mana tapaknya? Okay, tadi kita buat kalau A ada tapak dia. Kita pindah dekat sini A tapak dia. So dekat sini mana tapaknya? Samalah. So kena dapatkan tapaknya. So pergi tapak lah. Okay. C ni pun B. C ni pun pergi tapak. D ni pun pergi tapak. Okay, so ambil jangka lukis. Saya label lah sini. B, C, D. Pergi tapak. So saya ambil 3 B. Cikgu kecil sangat. Okay, faham? Memang kecil. Tak boleh kalau tak lepas jangka lukis awak boleh gunakan start daripada 4. Tandakan. 4 pergi 3 dapat B. So daripada sini reverse lah. 4 pergi 3 dapat B. So sini adalah B. Suka saya nak ingatkan awak tanda pada rentas piramid. Jangan tanda pada, kalau terkenal tak apa, jadi awak faham. Okay, dia mesti tanda pada piramid. Okay, seterusnya 3 pergi 4 ada C. Tandakan. Tengok saya tandakan. Saya pindah. 3 pergi 4 ada C. Okay, yang ini C saya. Yang ini saya nak awak hati-hati. Tanda pada rentas piramid. Maksudnya saya tapak piramid. Okay, D. Sama je. 3 pergi D. So, ambil lah 3 pergi D. So, ini adalah D saya. Alright. Okay, sama saya tadi. Mesti pergi ke puncak. So, pergilah. Awak pergi je ke puncak. Tak rugi pun. Pergi je ke puncak. Okay. Berhenti. Baru siap tapak. Baru awak dah pindahkan tapak. Lengkungan ni tak dapat lagi. Maksudnya lengkungan ni belum pindah lagi kat sini. Okay, B. Tengok B. Saya nak start dengan B. So, B saya. B saya pergi sini. So yang ini tadi B saya. Label lah nanti awak lupa. Nanti awak confuse. Okay, B. B pergi pada B lah. So, saya buat dalam gerakan yang perlahan. B pergilah pada B. Berhenti sampai di B sahaja. Okay, tengok ya. Okay, ini titik B. B sahaja. Okay, mana C? Turunkan balik lah. Turunkan lagi C. Okay, C pun sama. Kita buat sama-sama tau. Nanti saya nak tengok hasil kerja awak. Okay, C pergi pada C. Betul saya tak nak buat dekat-dekat, nanti kita pening. Okay, so ni adalah C. Okay, pergi pada tepi, so labelkan lah. Ini adalah C awak. Okay, ambil jangka lukis. Pindahkan C hanya pada C. Mana C? Okay, sini. Macam ni, berhentilah. Okay, berhenti. Kalau tak nak takut lupa, awak tanda sikit lah macam ni. Okay, tu C. Saya tahulah tu C. Jangan pula awak buat tahi-tahi mata macam ni bulat. Tahi mata pula. Lalat. Macam ni, tak nak kemas. Gariskan. Okay, so dot siap lah. Okay, last kali D. Okay, D ni dia rapat sikit. So hati-hatilah. Okay, dia rapat sikit. Okay. So saya pindahkan D. Pindahkan ke D. Okay. Okay, ini D saya. Okay, D saya. Selesai. So daripada tadi, puncak ni memang daripada sini lah. Okay. Turun ke B, turun ke C, turun ke D. Okay, last kali tempat dekat sini lah. Last kali tempat ekstrim. Titik ekstrim kita panggil Titik ekstrim yang pertama ni dekat sini. Kita dah tahu dah. Kat sini titik ekstrim pertama. Yang last ni kat mana? Okay, tengok. Kat nombor 4 lah. Of course kat nombor 4. Titik ekstrim dia. Okay, ni titik ekstrimnya. Selesai. Okay. Soalan saya. Boleh ke saya ambil saya punya pen, saya punya flash curve saya terus gabungkan semua ni. Betul ke salah? Salah. Okay. Kenapa? Yang ni saya nak awak tengok.
Kenapa dia ada garisan macam ini? Okey, ini saya nak ulang pada lengkungan ini namanya rentas apa? Saya pakai pen. Negeri. Okey, pada lengkungan kalau pada lengkungan ini salah. Sekejap. Saya nak bagi faham ni sebab nanti awak tak faham awak akan salah. Bila salah tak dapat markah penuh. Sayang. Okey, saya nak guna warna kuning lah. Okey, pada yang ini, nampak ke kuning saya ni? Cair sangat lah. Saya guna warna purple lah, cantik. Okey, pada yang ini dia adalah rentas kon. Kalau yang ini, yang biru ni, yang garis ni dia adalah rentas piramid. So sama juga kat sini. Okey, kalau saya boleh besarkan. Awak tengok Okey, yang lengkungan ini namanya rentas kon. Nak, so salah lah. So kita guna gunakan yang garis kat sini, garis kan. Untuk dapatkan rentas piramid. Macam ni tadi. Kita nak guna yang lengkung, kita nak gunakan yang garisan saja. Okey, so saya tunjukkan. Saya harap awak faham kat sini kena ada hati-hati, jangan sampai ada kesilapan. Okey, saya tunjukkan semula. Kenapa saya tak boleh nak hitamkan? Contohlah, saya contoh. Kenapa saya tak boleh nak buat lengkungan kat sini? Kenapa salah? Kenapa tak boleh? Okey, jawapannya ini adalah tapak bagi kun. Kun. Tengok ini adalah rentas kun. Rentas kun. Yang lengkung ni. Dah cantik yang lengkung ni. So salah. Yang sekarang saya buat ni saya pakai lengkung. So tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia kena pakai garisan yang ni. Rentas piramid. So caranya, okey. So sebab tu saya nak tunjukkan awak mana yang salah supaya awak tak buat salah. Okey, caranya ialah pergi pada hujung. Okey, saya ambil kamera, saya bagi awak nampak. Okey, gariskan pada sini. Hujung pergi hujung. Saya buat putus-putus, saya gariskan dululah. Okey. So mana jawapannya? Okey, yang ini jawapannya. Titik dekat sini barulah betul. Ini titik kat sini yang dekat warna merah tu. Yang dekat sini salah. Okey, sama juga untuk titik B. Titik C pun sama. D pun sama. Okay. Tengok saya tunjukkan rentas piramidnya. Okey, ini rentas piramid. Okey, saya tak boleh nak zoomkan. Minta maaf saya ada, sebab tu saya boleh zoom. Saya tak boleh pula zoom. Saya boleh zoom tapi saya tak boleh zoom pula. Kelakar ayat saya. Setakat ni faham tak yang ini? Rentas piramid. Okey, so jawapannya titik untuk B settle. Untuk C yang ini. Faham sikit. Bukan yang bawah. Faham sikit. Okey, so yang sini lah. So C awak bukan yang bawah. Tapi yang atas. Kenapa atas? Dia mesti tanda pada rentas piramid. Bukan pada rentas kun. Okey, so saya pakai pensel tadi saya nak tunjuk yang mana salah. Okey, yang ni yang hijau ni betul. Okey, selesai C. Buat pada D pula. Okey, D pun sama buat rentas piramid. So mana titik D? Yang ini lah. Titik D. Barulah titik-titik ini kita joinkan. Saya zoom sikit lah, saya takut tak nampak lah. Okay, saya nak bagi awak nampak ni. Okay, yang ini titik yang kena pada warna merah ni, pada rentas piramid. Okay, saya ambil jaga lukis pula. Ambil French curve, combinekan dia, buat lawa-lawa. Gitu. Selesai. Okay, barulah kita buat yang ini. Nombor 4, pergi kat sini. Okay, siap. Cikgu, Ya. yang Ya, apa soalan? Yang warna merah ni, yang garisan ni. dia punya Kenapa? titik yang baru, dia punya titik yang baru tu yang bersilang cikgu. Ya, betul yang bersilang. Okay, saya tunjukkan pakai pen warna pink. Okay, saya nak tunjukkan B yang B dahulu. Okay, yang B. Kalau saya gunakan, nampak yang warna pink ni? Kalau saya gunakan yang ini bukan jawapannya sebab ini adalah rentas kun. Tak boleh. So, saya kena ambil yang warna merah ni lah. So, saya silangkan dengan B yang ini. Tengok dia bersilang. Yang di sini yang bersilang antara sini dengan yang ini baru dapat titik B. Itu titik yang betul. Kat sini biasanya yang Fazal akan silap. Sebab dia akan guna, dia nak senang, dia akan guna je rentas kun. Maksud saya rentas kun tu yang warna pink ni. Yang ini adalah rentas kun. Ini adalah kun. So, salah lah. So kita kena guna rentas piramid. Cik pakai warna merah, nak nampakkan di piramid. Okay, yang ini kita kena guna rentas piramid. Gitu. Boleh? Boleh? Ada soalan lagi? So kat sini lah. Okay, good. So tak ada masalah. Saya harap cikgu beri penekanan tadi, saya tunjukkan tadi kenapa salah. Tadi kenapa saya buat pakai pensel. Saya nak tunjukkan awak itu tadi tu adalah rentas kun. Tak boleh guna. Sebab soalan ini adalah piramid. Saya saja je pakai. Saya saja tadi saya buat rentas kun. Saya nak tunjukkan awak itu adalah kun. Jangan silap macam ni lah. Saya nak awak faham ini. Ada beza kun dengan piramid. So hati-hati. So ini adalah yang pink ni adalah kun, yang tegak ni adalah piramid. Okay?
Saya pun baru perasan. Bila saya tengok Luqman punya kerja baru saya perasan. Okey, kat mana saya salah ni? Dekat A saya betul. Dekat mana yang saya salah? Saya ada salah ni. Saya ada salah. Jawapan saya ni ada salah. Kat mana? Apa yang boleh trace jawapan saya salah kat mana? Ada ke sesiapa nak betul saya mana saya salah? Ada ke? A betul. Ini rentas piramid. Okey, yang salah saya dekat sini nak. Sini. Ini bukan rentas piramid. Tapi saya guna apa ni? Saya guna rentas pun. Saya salah lah. Saya salah. Saya pun perasan. Alahai, Cikgu Azura. Okey. Kita tengok saya Tolong betulkan semua le kawan-kawan. Okey, dekat A ni betul awak dah buat rentas piramid. Memang betul. Kat sini kita lupa. Rentas piramid. Nampak tak? So jawapan awak tak boleh ke bawah. Yang ini salah. Okey, jawapan awak saya pakai warna hijau Saya nak betulkan salah saya tu. Okey, yang ini lah jawapan akhirnya. Cikgu baru perasan. Yang ini. Yang ini adalah A yang betul. A puncak yang betul. Kerana apa? Yang bawah ini, yang atas ni adalah rentas piramid. Manakala yang bawah ni salah. Sebab dia rentas pun. Okey, so jawapan akhir awak adalah yang ini. Tolong saya betulkan awak punya hasil kerja. Tengok cikgu pun boleh terlupa kat sini. Sebab tu bila ada 15 markah, soalan macam ni 15 markah per 15. Biasa pelajar akademistik dekat rentas piramid. Sebab cikgu pun boleh terlupa. Ini kan pelajar kan. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Bye.